Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا تحاء دحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقدرة قدرتك والقوة قوتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان محجوبا فكشفه اللهم آتنا كما أتيت به من عبادك الصالحين بحق دعائك وبهائك وجمالك وقدرتك وقوتك برحمتك وعصمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزى ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari dan pada waktu yang penuh dengan keberkatan hari ini bertemu kita di dalam program mingguan kita untuk bersama-sama kita menghayati, kita meneruskan agenda ilmu dalam kehidupan kita sehari-harian. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini saya akan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita membicarakan tajuk yang penting dalam dunia dakwah kita. Sama ada dakwah ni, dakwah dalam keluarga, dakwah dalam kampung, dakwah dalam taman, dakwah dalam masyarakat setempat dan juga negeri dan negara. Tuan-tuan dan puan, kita akan membicarakan tajuk kita tentang memahami tentang psikologi manusia dan digunakan untuk kepentingan dakwah. Atau dakwah putih kata the human needs. Human needs adalah keperluan-keperluan manusia. Apa yang manusia lihat untuk mempercayai, untuk mempengaruhi sesuatu perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi assalamualaikum semua tuan-tuan. Jadi, terima kasih mereka yang komen, terima kasih mereka yang mula like dan mula share. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu kami untuk like dan share page ini. Tuan-tuan dan puan-puan tekan butang share di bawah dan boleh komen di bawah tuan-tuan dan puan-puan, atau tuan-tuan boleh tag rakan-rakan untuk tuan-tuan bawa mereka masuk dalam page ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Bukanlah mengajar, berkongsi ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara tentang kita sebagai pendakwah, ad-da'i, ataupun sebagai mereka yang menyampaikan risalah-risalah yang telah pun dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para anbiya yang sebelum ini. Oleh sebab itu, dalam kita memahami dalam konsep dakwah, kita adalah berdakwah, kita bukan al-qadi. Kita bukanlah memberi hukum, tetapi kita memberi dakwah. Jadi bila suatu masalah, suatu keadaan berlaku, kita mesti lihat dalam konteks dakwah. Sama ada dalam bentuk organisasi, sama ada dalam bentuk parti, sama ada dalam bentuk NGO, sama ada dalam bentuk apa sahaja keadaan kita berada, kita nampak dari sudut bagaimana kita nak membantu seseorang itu keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Membantu seseorang itu daripada dia sesat kepada hidayah. Membantu daripada berada dalam kesalputan gelap kepada putih. Itu tugas kita. Kita tidak boleh melihat sesuatu itu dengan persepsi kita. Kan, persepsi kita maksud kita terus menghukum dan kita membiarkan dia begitu. Tetapi sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah, seorang penyebar, kita semua, tak kira siapa pun tuan-tuan yang menonton rancangan ini, jangan letakkan pendakwah itu hanya kepada ustaz. Jangan letakkan pendakwah itu kepada mereka yang bergelar pendakwah bebas. Jangan keluarkan dakwah itu hanya kepada mereka yang belajar di Mesir, Al-Azhar, Mesir, Jordan dan sebagainya. Kan? Man qala ila ilaha illallah fahuwa da'i. Kata ulama, barang siapa yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah, maka dia sudah ada title da'i, untuk mengajak ramai orang lagi untuk menghayati kalimah la ilaha illallah. Siapa mereka? Kita.
Whatever kita, lelaki, perempuan, muda, tua, apa pun background kita, tuan-tuan dan perempuan, ini tanggungjawab yang besar yang kita perlu laksanakan. Ada orang dia bercakap, dia gunakan mulut dia untuk bercakap sebagai berdakwah. Ada orang dia ada duit, dia guna duit dia untuk berdakwah. Ada orang dia ada tenaga, dia gunakan tenaga dia untuk berdakwah. Ada orang dia ada pangkat, kuasa, jawatan, dia gunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyampaikan dakwah. Ada orang tak ada apa-apa, dia hanya ada mata, dia menggunakan matanya untuk berdakwah. Dia ada anak-anak, dia gunakan anak-anaknya untuk berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, Nabi dan Islam tidak pernah menghadkan tentang konsep dakwah ni, sangat terbuka luas menyampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW, sampaikanlah walaupun satu benda yang kecil, walau ayah, walaupun satu ayat, menyampaikannya. Oleh sebab itu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas saya akan berkongsi dan berbincang, dan juga kita sama-sama untuk mentelaah ataupun kita mengkaji, reflect balik apakah kepentingan psikologi manusia dalam kita menyampaikan dakwah kita sehari-harian. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan bahawa dalam kita berdakwah, benda yang paling utama ialah diri pendakwah itu sendiri. Kita, kalau saya nak cakap dengan tuan-tuan, saya kena ready dulu. Kita mesti bersedia. Ramai orang ingin melihat orang yang perubahan itu ada pada orang itu berubah, tapi kita sendiri tidak meletakkan kita satu KPI kita untuk kita berubah. Kita suruh orang sembahyang, kita suruh orang melakukan sedekah, kita suruh orang memperbaiki bacaan Al-Quran, kita. Oleh sebab itu, saya tak katakan bahawa kita nak kena betul-betul kita ni complete, kita ni memang sempurna. Tak. Hidup ni nak tunggu sempurna sampai bila-bila tak sempurna. Kita takkan sempurna sampai bila-bila, sebab kita ada title sebagai manusia. Al-Imam Hasan Al-Banna mengatakan, kullu kalami yutraku wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata percakapan kita boleh diambil, boleh ditolak, kecuali kata-kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia tu maksum. Ada orang kata, saya ni tak mau lagi terlibat dengan dakwah, tak mau lagi terlibat dengan dakwah sebab saya pun tak sempurna. Ya, sebab tak sempurna itulah kita mengajak dalam program-program dakwah, dalam program-program kemasyarakatan. Selain daripada kita menyampaikan, kita juga mempersiapkan dan kita membetulkan diri kita. Ya, masalah kita suruh orang tapi kita tak buat, itulah masalah. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar kemurkaan Allah pada mereka yang berkata-kata, menyampaikan tapi mereka tak buat. Tapi kalau dalam proses kita buat, kita juga proses memperbaiki diri kita, it's okay. Yang tak okay, kita tak buat langsung, kita seorang buat. Kita kata kita masih semayang, kita semayang pun tak, kan? Jadi pertama sekali saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rancangan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak islah. Semua orang boleh jadi baik, tapi tak semua orang boleh jadi muslih. Ini yang ada pada sifat Nabi, 4 sifat. Kan sifat Nabi tu, amanah, siddiq, fatanah, tabligh tu. Ada 2 sifat disebut sebagai salih, ada 2 sifat sebagai muslih. Tuan-tuan dan puan-puan, you can follow me, boleh ikut saya tuan-tuan. Sifat Nabi SAW, siddiq dan amanah. Siddiq dan amanah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia sifat orang salih. Siddiq bercakap benar, salih, siddiq, amanah, dan amanah ni dia bertanggungjawab. Dia sifat orang salih. Tapi kita tak nak diri kita ni hanya jadi orang salih, orang baik sahaja. Kita nak kita baik. Ada satu lagi, apa dia? Muslih. Kita menjadi pencetus untuk orang yang baik lebih daripada kita. Sebab tu ada apa? Tabligh dan fatanah. Tabligh ni kita menyampaikan, muslih, orang yang nak mengislahkan orang, dia mesti menyampaikan. Fatanah mesti ada bijaksana. Kebijaksanaan ni mesti ada. Nampak tak sifat Nabi? Nabi ni bukan takat Nabi saja nak baik. Nabi jaga semayang, Nabi jaga Al-Quran, Nabi jaga hubungan Allah, tapi Nabi tak buat apa-apa untuk betulkan masyarakat Arab. Adakah begitu? Tak, kan? Sebab itu juga kita yang mengikut sunnah Nabi, kita nak baik. At the same time, dalam masa yang sama, kita nak orang lain juga jadi baik, lebih baik daripada kita. Siapa mereka?
qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita bawa keluarga kita supaya jadi baik dan selamatkan mereka daripada api neraka. Tuan-tuan, sama ada dia isteri kita, dia suami kita, dia anak-anak, cucu, cicit, ciak, keturunan kita. Dia persiapan dalaman kita is number one. Sebab tu orang yang tidak boleh mempersiapkan diri dia, bermaksud dia tidak boleh melalui proses disebut sebagai at-tarbiyah. Proses tarbiyah itu adalah satu proses. Dia tak boleh lalui sebab dia tak nak mempersiapkan. Nak mempersiapkan diri dia perlukan proses. Dia perlu gagal, dia perlu kena marah, dia perlu kena hentam, dia mesti jatuh, dia mesti bangun, dia mesti bergelap-gelap, dia mesti bersusah-susah. This is the process. Inilah proses. Kalau proses kita tak nak lalui, kita takut, bagaimana kita nak upgrade diri kita daripada satu level ke satu level yang lain, ke level yang lain, ke lebih tinggi? Adakah kita suka berada di level yang sama? Tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu mungkin kita sembahyang 5 waktu tak nak tinggal daripada kecil, tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Sekarang dah besar-besar nak buat apa? Kita nak upgrade diri kita. Buat apa? Kita sembahyang sunat. Dulu kita tak nak keluar zakat, tak nak keluar sedekah, kita hanya berzakat. Kita nak mula bersedekah sebulan sekali, seminggu sekali Jumaat, ataupun start dah hari ini setiap hari sedekah waktu subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita sebagai memahami kita berada dalam era dan dunia dakwah. Di mana sahaja kita berada, benda yang besar, benda yang paling penting ialah persiapan diri kita. Pada diri kita ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita, nasib kaum kita, nasib bangsa kita, nasib komuniti, masyarakat kita, melainkan kita yang nak kena ubah diri kita, tuan-tuan. So, starting pertama sebelum saya nak bercakap tentang memahami psikologi manusia, tuan-tuan kena faham kita siapa. Kita faham kita, saya tak faham tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kelemahan tuan-tuan, tuan-tuan tahu kekuatan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi berapa ramai yang menggunakan semangat, menggunakan kekuatan untuk dia faham potensi diri dia. Ataupun dalam kata-kata lain, berapa ramai kita yang ada matlamat yang jelas. Kenapa saya bekerja? Kenapa saya terlibat dengan masyarakat? Kenapa saya pegang jawatan? Kenapa saya berniaga? Kenapa saya menjadi suri rumah? Kenapa saya berkahwin? Kenapa saya hidup? Jadi soalan-soalan ni tuan-tuan akan menjawab tentang what is your purpose? Apakah matlamat hidup kita? Saya bimbang kita buat sesuatu tak ada matlamat. Saya bimbang kita buat kerana orang. Saya bimbang kita buat kerana takut orang ejek dan juga orang mengeji kita. Saya takut kita buat kerana orang. Kita buat bukan kerana matlamat yang jelas, yang terang, yang kita tahu. Kenapa aku buat macam ni? Kalau saya katakan kita berada di medan dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, nak berdakwah pada orang, bila kita berada dalam satu keadaan yang terang dan jelas, kita tahu apa the game yang kita nak buat. Macam mana kita nak tarik dia supaya dia faham Islam. Macam mana kita nak fahamkan dia dengan agama Allah. Macam mana kita nak mudahkan untuk fahamkan dia. Macam mana kita nak buat dia terpikat dengan dakwah kita. So kita mempunyai hadaf, purpose, matlamat, dream yang sangat jelas. Tuan-tuan, jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan dengan kita, mestilah kita bermula daripada kita. Barulah saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana kita nak faham psikologi manusia. Sebab kalau kita pun tak faham kita, macam nak faham orang, kan? Kita tak faham kita nak faham orang? Taklah. Kan, tuan-tuan? Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu bila kita berada dalam track yang betul, kita mempunyai landasan nawaitu yang betul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Hadis duduk nombor 1 dalam matan Al-Imam An-Nawawi, Matan Arba'in lil Imam An-Nawawi. Duduk juga nombor 1 dalam kitab Ihya Ulumuddin. No? Sebab apa? Niat ni penting. So niat, kenapa saya berdakwah? Nak dapat allowance ke? Nak dapat duit ke? Nak dapat nama ke? Nak dapat title ke? Nak terkenal ke? Nak masuk TV ke? Nak masuk corong radio ke? Nak terpampang di dalam akhbar ke? Nak bagi orang puji ke? This very important. Tuan-tuan, niat tu dulu. Yang lain Allah akan mudahkan.
Allah mudahkan. Bukan kerja kita nak pemudahkan ni. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Yang ni semua Allah kerja, Allah mudahkan kita. Allah yassir umurana fi dinina wa dunyana wal akhirah. Ya Allah, permudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, semua tu Allah akan pemudahkan kalau kita punya purpose, kita punya selamat, kita punya niat tu dah jelas dan terang. Apa, kenapa saya berada dalam medan dakwah. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Jom saya nak kongsikan tuan-tuan beberapa perkara yang penting untuk kita memahami manusia. Sebab bila berdakwah, tuan-tuan nampak kita berdakwah ni kita berada satu skop disebut sebagai sosial. Kita bersosial ni dalam bahasa kita sebut sebagai masyarakat. Masyarakat tuan-tuan, bukan masyarakat, masyarakat. Bila masyarakat kita ni macam-macam kepala orang kita nak hadapi. Ada orang tak suka macam ni, ada orang suka macam ni, ada orang dia tak apa suka hak lagu lain, dia nak macam dia. Ada orang dia suruh dengar cakap dia, ada orang dia tak mau dengar cakap orang langsung. Macam-macam perangai. Ini yang Nabi gambarkan dalam dakwah Nabi. Nabi ke bumi Taif, orang balik dengan batu sampai kena badan dia, berdarah. Nabi tak merajuk, Nabi tak beban, Nabi tak balas dendam. Sebab Nabi faham dalam dunia era dakwah Nabi, kenapa dia berdakwah? Takkan dia nak dakwah kerana dia nak berjaya. Tidak semestinya kita letakkan aku mesti berjaya. Tak. Semua dakwah ni dia berjalan dalam masa tempoh yang terdekat. Nabi Nuh AS berdakwah hampir 1000 tahun. Nabi Nuh yang ikut tu pun tak sampai 100 orang. Tiba-tiba kita nak dakwah, nak bagi orang ramai ikut kita. Bila nak cepat pula tu, siapa kita? Kita Nabi ke? Jadi tugasan kita ialah untuk memberikan kesedaran, menyampaikan hidayah milik Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata, "Hai Muhammad, kau tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kau nak, kepada siapa yang kau mahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang Allah nak." Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam keadaan Sayyidina Umar Al-Khattab ni sangat bengis dengan Islam sebelum dia memeluk agama Islam. Tapi Allah lembutkan hati dia dengan Al-Quran. Tuan-tuan, bermaksud tuan-tuan dan puan-puan dalam dakwah, tidak ada benda yang mustahil untuk kita bawa Islam kepada manusia. Walaupun dia tu bukan Islam. Masalah kita tak faham. Apakah keperluan yang manusia nak tengok untuk faham dakwah? Kan? Yang kita faham dakwah sampai, tak ikut marah. Tak ikut caci, tak boleh. Kita faham konsep dalam kita menyampaikan sesuatu risalah, sesuatu mesej kepada orang. Ini disebut sebagai dunia. Dalam alam kita dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan dengan tips ataupun tajuk isi yang pertama. Kalau kita memahami psikologi manusia dalam dunia dakwah, ialah pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti memahami tabiat hidup masyarakat setempat tu. Kita kena faham. Kalau kita bercakap dengan remaja, apa bahasa-bahasa kita? Bahasa dengan orang remaja. Bukan macam saya cakap sekarang. Kalau saya cakap sekarang macam remaja, tuan-tuan kata, benda ustaz ni haru. Kan? Kalau saya cakap remaja, saya akan dengan bahasa keremajaan saya. Dengan contoh-contoh keremajaan saya. Saya kena buat contoh-contoh yang relevan, yang mereka boleh berfikir. Dan mereka rasa macam connected saya dengan mereka. Kalau tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan bercakap dengan anak-anak, jadi apa yang tuan-tuan nak connect dengan anak-anak, mesti satu benda yang relate dengan anak-anak. Contoh-contoh, nasihat-nasihat, kisah-kisah, cerita-cerita yang connected, yang bersambungan, sambung. Lepas tu kita kena faham. Sebab budaya hidup masyarakat tak sempat, tak sama. Sebab itu bila pendakwah Arab datang ke tanah Melayu, kepulauan-kepulauan, gagasan-gagasan, gugusan tanah Melayu dulu, tu ingat tak? Masa dakwah Islam masuk dulu, jadi Islam tersebar, dia masuk, dia faham masyarakat Melayu ni adalah masyarakat bersopan santun. Sebab tu Islam masuk di tanah Melayu bukan dengan peperangan, tetapi dengan perniagaan. Atau masalah kita dengan contoh dan akhlak. Sebab bangsa Melayu, orang Melayu di tanah Melayu dulu ni, dia sangat concern, dia sangat pentingkan tentang nilai-nilai adab dan tata susila. Tuan-tuan tengok orang tua-tua jalan depan, tuan-tuan tunduk. Kena tunduk jalan, tunduk bongkok ke belakang, tunduk. Ni dia orang dulu pentingkan tata susila.
Jadi Islam ni kalau masuk di tanah Melayu, dia tak sama dengan masuk di Afrika. Di Afrika masuk dengan perang. Sebab kalau orang Afrika tak perang, Islam tak sampai. Lepas tu Amru al-As bila masuk ke bumi Afrika, ke Mesir, perang. Sebab dakwah cara sana perang. Kalau tak perang, mereka tak kamnya. So mereka jenis orang gagah perkasa, jenis kemah badan ni. Tapi orang tanah Melayu tak. Orang tanah Melayu ni masuk dengan akhlak. Datanglah saudagar-saudagar daripada Yaman, datanglah pendakwah-pendakwah daripada Arab, datang main jadi perniagaan. Sebenarnya dia bukan berniaga, tapi dia menyampaikan Islam. Orang Arab dulu main berniaga kerana untuk berdakwah. Orang tanya saya, orang Arab lah ni berdakwah kau sebab berniaga. Tu saya tak boleh jawab lah. Masing-masing punya niat. Kan? Dia berdakwah. Sebab itulah dia faham bahawa situasi masyarakat Melayu, tanah Melayu ketika itu, mereka ni sangat pentingkan tentang adab susila. So itu kekuatannya, itu niche area yang dia kena tahu. Maka dia kena buat apa? Dia kena faham dulu. Kalau saya cakap dengan orang tua-tua, saya kena buat cakap apa orang tua-tua ni, orang tua-tua lah, apa benda yang dia nampak orang tu? Dia nampak kubur, dia nampak macam kematian, dia nampak keperluan dia untuk menyiapkan diri kepada Allah. Kita bawa keadaan macam tu sebab sesuai dengan dia. Kalau kita berdakwah dengan orang asli, kita kena buat kajian apakah environment persekitaran yang selalu orang asli itu berbicara, ataupun dia perlukan benda apa. Apakah dia seronok orang asli ni. Kalau kita bercakap dengan orang mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam, orang mu'allaf kan baru memeluk Islam, apa benda yang dia perlukan? Inilah saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, kan, biqadri aqulihim, dengan kadar akal mereka, kita nak kena letakkan satu pemahaman dalam jiwa masyarakat itu sendiri. Kalau kita nak awak macam kita, kamu mesti jadi macam aku, baik macam saya ni suka sedekah, saya suka buat tahajud malam, saya hormat orang tua-tua, saya ni masa saya tak ada, saya penuh masa dengan dakwah. Nak suruh orang ikut macam kita, tuan-tuan dan puan, tak betul. Kita bukan nak suruh ikut kita nak suruh ikut Islam. Faham tuan-tuan? Kita bukan nak suruh ikut kita ni pun Islam, kita pun Islam yang masih lagi kita perbaiki. Kita dakwah suruh orang ikut ajaran Islam, syariatullah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. You can follow me, boleh ikut tuan-tuan dan puan dalam kuliah pagi ni. Kuliah pagi ni mungkin dia tak macam kuliah sebelum, tuan-tuan. Saya tak pandai ceramah. Nah, kata tuan, apa ustaz ni tak ceramah? Saya memang tak pandai ceramah, tuan-tuan. Ini cara saya nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham tadi? Faham komen tu, faham? Bawah komen. Di bawah komen. Faham ya, faham ya, faham. Berapa ya tak ada titik. Tak buh titik dua tu tak ada lah ya lah. Ya tak ada function, tak ada fungsi. Tuan-tuan tulis bang, faham. Bagus tu dia faham dah. Komen pula apa yang tuan-tuan faham apa saya cakap ni. Tulis komen sikit apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham dari apa yang saya cakap. Faham tak faham? Faham tak? Saya pun tak tahu saya faham, tapi saya faham. Kan? Muslimin-muslimat sekalian, kita kena faham masyarakat setempat tu bagaimana. Kan, dia punya budaya hidup, kan, dia punya kepercayaan dan sebagainya. Banyaklah kita nak bincang. Kalau kita nak rinci, nak perincikan tentang memahami tabiat hidup ni adalah satu benda yang sangat luas. Sebab tu dia berbeza-beza. Bukan kata di Malaysia ni pun berbeza ikut negeri. Kedah lagu lain, Kelantan lagu lain, Johor lagu lain. Lah di Kedah pun lagu lain. Kan? Di Kuala Kedah lagu lain, di Kuala Sungai lagu lain, di Kuala Nerang lagu lain. Nama Kuala tapi tak semua Kuala sama. Nama Kuala Nerang, Kuala Kedah, Kuala Sungai, macam-macam Kuala, tapi Kuala tu tak semua sama. Jadi tuan-tuan, hatta penduduk setempat yang kecil tu pun dia ada budaya dan tabiatnya masing-masing. Tuan-tuan, jadi pertama sekali tuan-tuan, kita kena buat research sikit. Macam nak buat research, Ustaz? Kita boleh tanya soalan, kita boleh tengok budaya mereka bercakap, ataupun budaya mereka sehari-hari, apa yang sehari-hari mereka lakukan. Semua ni boleh mendorong dan membantu kita dalam dunia dakwah. Tamam tuan-tuan. Tak payah saya pergi 2-3 isi ini tuan-tuan. Kadang-kadang cakap banyak pun, kadang-kadang kita pun tak ilmam sangat, jadi kita ambil sikit saja pagi ni. Tuan-tuan, tuan-tuan, kita nak kena faham tentang needs ataupun tabiat hidup masyarakat setempat. Apakah tabiat yang ada?
Apakah tabiat-tabiat yang berlaku di kalangan masyarakat. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita memahami psikologi manusia, ialah orang ni nak yakin. Tuan-tuan tulis dalam komen, yakin. Tulis dalam komen bawah. Bukan nak serupa, tuan-tuan lupa dan boleh bantu orang yang baru masuk. Yakin. Ataupun tuan-tuan tulis percaya. Ataupun tuan-tuan tulis trust bahasa orang putih. Ataupun tuan-tuan tulis bawah mempercayai, trusted dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tulis di bawah. Percaya, yakin. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak nampak orang tu yakin? Apakah needs, keperluan yang menyebabkan orang yakin pada kita? Pertama ialah penampilan diri kita. Penampilan. Kalau tuan-tuan berdakwah kepada golongan LGBT, contoh, tak mahu tuan-tuan tinggi sangat apa ni? Nah, kalau tuan-tuan berdakwah ke LGBT, tuan-tuan pakai macam ni, tuan-tuan pakai macam saya ni, pakai jubah, pakai kepah ni, tuan-tuan, mereka agak takut. Mereka nak pakai apa? Pakai cap ke? Tak, saya tak suruh pakai cap. Kan? Saya tak suruh pakai cap. Ada semua bila dakwah, dia pun nak kena jadi macam apa? Saya tak kata macam tu. Tapi pakaian yang sesuai dengan kesederhanaan berdakwah kita. Sesuai lah. Boleh pakai kepala? Boleh. Tak ada masalah, boleh pakai. Tapi waktu main ke, dia kena fleksibel lah, fleksibel. Kalau kita berdakwah dengan golongan LGBT, supaya kita nak bagi dia connected dengan kita, itu boleh penting. Waktu bila saya duduk di Mesir, saya mengaji dulu, tuan-tuan dan puan, ikhwal muslimin, kan? Dia ada ketika dia pakai jubah, berjanggut, pakai sorban. Ada ketika bila nak berdakwah, dia buang, dia pakai baju biasa saja, kan? Dia main dengan budak-budak, dengan remaja. Dia connected. Satu ketika di Amerika, ini kisah benar yang dikisahkan oleh klien saya, staf Petronas masa saya buat trading. Kita masa di Amerika, ada seorang tok imam ni, janggut ni, kan? Satu hari dia ajak sahabat saya, dia kata, jom kita pergi disco. Pergi ke disco. Buat apa? Jom kita pergi disco, kita berdakwah dalam disco. Tuan-tuan mungkin tak pernah sikit nak berdakwah di disco. Nak apa nak dakwah di disco ni? Astaghfirullahalazim, kan? Mata tak boleh tahan. Jangan pergi seorang-seorang. Memanglah, pergilah ramai-ramai. Tak boleh pergi seorang-seorang. Memanglah. Jadi iman kita bukan kuat sangat. Maka imam ni dia ajak sahabat saya, ada beberapa orang pergi ke disco. Bila masuk disco di Amerika Syarikat, dia masuk, dia duduk, maka datanglah GRO, Guest Guest apa? Relation Officer. Jadi dia pelayan. Dia mai demo dan nak layan lah, nak bagi hidang dengan arak dan nak layan dengan layanan-layanan supaya dibayar. Maka tu imam kata apa? Duduk Ustaz, aku nak sembang dengan kamu. Duduk. Dia pun duduk. Berapa banyak dolar yang kamu dibayar untuk kamu jadi pelayan ni? Dia bayarlah, dia abanglah berapa dolar. Kamu seronok ke kerja di sini? Dia kata seronok. Imam dia kata, mau tak saya ajar kamu dan saya ajak kamu untuk satu pekerjaan yang lebih lumayan dan lebih seronok? Nak tak? Imam ni kot masuk disco, tapi dia tak pakai jubah serban. Dia pakai baju biasa je lah. Ni janggut ni, tapi tak pakai kopiah lah. Ni contoh, kan? Dia masuk, kemudian dia kata, dia kata apa? Kalau kamu tahu nak, jom saya nak bagi satu card. Dia bagi card, this is my card, kan? We will meet again. Kita akan jumpa semula di sekian tempat waktu bila-bila. Kemudian bila dia satu ketika, mungkin dalam 3-4 hari lepas tu, dia bawa isteri dia jumpa. Dia menceritakan tentang seronoknya kalau kerja luar daripada menjadi GRO. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, perempuan ni akhirnya dalam proses itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia memeluk agama Islam. How amazing, hebat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, penampilan kita ni penting. Kalau pakai baju, biar baju yang, kalau contoh, kalau saya belajar tuan-tuan dan puan-puan, biar baju yang sesuai, yang kemah lah, yang kemah. Janganlah kita ni dakwah, baju pun sereka pun tak, tudung pun tak sereka. Orang kata apalah ustazah ni, sibuk sampai tak ada sereka baju, sibuk sampai tak ada sereka tudung. Tudung hak lama baru tak kisah. Itu bukan tajuk dia. Tapi biarlah nampak sikit. Kalau katalah dah guna pun jangan sampai ronyok sangat. Yang kedua, jangan sampai bau busuk. Mai ni pakai baju punya berdakwah sampai 4-5 hari ni. Kalau dalam hutan tu tak apalah, tak keluar-keluar, kita buat camping tu tak apa, ni duduk di rumah, baju pun ambil hadut dalam harga. Penampilan nampak kecil tapi dia memberi impact.
Hatta saya mengaji di guru saya kata, kalau kita nak pergi dakwah kereta, kita pun tengok kalau kereta tu berlemuh. Orang kata tu dia ustaz di dakwah sampai tak dan. Kan sampai tak dan. Yalah kalau musim hujan tak apa lah tuan-tuan. Kan ni biasa-biasa ni kan. So kita nak bagi nampak bahawa kita ni seorang yang bersih. Orang yang ada attitude, ada akhlak yang baik. Penampilan kita tu, tuan-tuan dan puan. Juga penampilan cara kita bercakap. Macam mana kita welcoming dia. Kita macam welcoming ni macam kita sebut, kita selalu menyahut dengan ya selamat datang. Selalu dengan keadaan kita menyapa dengan kita nak supaya engage kita saling connected, kita hubung dengan dia. Apa khabar? Islam ajak juga connected. Apa Islam ajak? Assalamualaikum. Kan? Dia kata Waalaikumsalam. Sihat dah? Tak apa sihat. Syafakallah. Semoga Allah Subhanahu sembuhkan kamu. Connected dengan doa. Nampak tak connected? Tak apa, ujian sikit insya-Allah. Dia cerita kalau ada keluarga ada COVID, insya-Allah tu ujian tu Allah nak angkat darjat martabat. So connected, kita memberi nasihat, kata-kata kita. Jangan kita hentam dia. Tu aku dah kata dah. Aku tengok lama dah. Keluar sana, keluar sini, sana keluar sana. Tu yang kena COVID tu. Orang tu tak percaya pada kita sebab penampilan tak membantu. Tuan-tuan, jadi bahasa kita kena jaga. Bahasa jiwa bangsa. Dalam pepatah DBP. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa tu melambangkan kita. Bahasa melambangkan itu ajaran mak ayah kita. Kalau kita suka mencarut, suka maki orang, kan, walaupun kita melawak je pun. Kita tak anak ayam semua. Anak ayam tu anak lain lah. Anak halal semua, hak terbalik tu lah. Jadi orang kata, dia ni mendakwah tapi bercakap dia tu dia tak melambangkan dia punya penampilan dia sebagai pendakwah. Jadi percakapan kita kena jaga betul tuan-tuan dan puan dalam dakwah ni. Jangan cakap pasal orang, jangan mengumpat orang. Kita berdakwah tapi kita mengumpat orang, kita duk cakap kelemahan orang depan orang lain, tak boleh. Sebab ada penampilan. No? Jadi dalam bab yakin nak membina kepercayaan dalam tips nombor 2 ni, iaitu kita membina kepercayaan, membina keyakinan. Yang pertama ialah kita menjaga penampilan kita. Penampilan kita tu kena jaga. Bahasa kita, tubuh badan kita, welcoming kita dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan, kita cakap, kita buat. Maksudnya nak bagi orang percaya, nak bagi orang trust, apa kita cakap kita buat. Apa kita janji kita tunaikan. Ini sifat yang Nabi ajak. Dalam leadership yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dalam kaedah kepimpinan, Nabi mudah ya. Nabi tak payah gunakan konsep yang besar-besar. Ada Abraham Maslow lah, Edward de Bono lah, macam-macam teori dia buat. Dan teori pemikiran ni nak membina kognitif pemikiran tuan-tuan dan puan. Apa Nabi ajak kata apa? Kalau bercakap jangan bohong. Kalau berjanji tunai. Diberikan amanah, jangan khianat. Itu simple. Itu yang masalah yang cukup payah dibuat oleh orang zaman ni. Dia cakap aja bohong ya. Kita tuan-tuan, kita berjanji kita akan sekian. Tak buat. Orang percaya tuan-tuan. Orang ni kalau dah kenal sekali, dia susah. Mukmin ni dia masuk lubang tol sekali, dia takkan masuk kali kedua. Sebab tu kita jangan cakap bohong. Kalau kita buat salah, kita minta maaf. Orang ni acceptable, dia boleh terima dengan kemaafan. Minta maaf, saya terlewat sikit tadi. Nak keluar, ulang masuk rumah. Na'udzubillah. Kan? Nak keluar, anak teriak. Nak keluar, bateri kong. Bagi tahu dah minta maaf. Tapi kalau tiap-tiap kali program, tiap-tiap kali mesyuarat, tiap-tiap kali aktiviti kita lambat, tiap-tiap kali itulah macam-macam. Minta maaf, minggu ni mak dia mati. Minggu depan mak menakan dia mati. 2 minggu depan Tok Wan dia mati. Lambat sebab Tok Nik dia mati. Ni orang kata kita cakap bohong dan memberi alasan seperti tidak berbohong. So tuan-tuan dan perempuan, jadi orang nak tengok kita contoh. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh Nabi ialah Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Orang ni dia tak suka, masyarakat Arab dia tak suka kat Nabi. Tak suka pada fizikal, tapi mereka suka pada hati. Mungkin kita lagu tu orang macam orang benci kita, orang kata kat kita macam-macam. Orang kata macam-macam, orang kata, orang kutuk. Tapi hati ni orang percaya dengan kita. Dia kutuk macam-macam kita ni. Tapi orang Arab dia tak percaya, dia kutuk Nabi.
Tapi barang-barang orang Arab dia tak suruh Abu Jahal jaga, dia suruh Nabi Muhammad jaga. Pasal apa? Dan duk kutuk Nabi, hang bagi kat Nabi Muhammad pasal apa? Hang bagi kat Abu Jahal. Dia tak, Abu Jahal kalau bagi kat dia hilang. Bagi kat Abu Jahal, habislah ghuyub, ghaibul ghuyub. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tahu Nabi dia seorang yang sangat amanah, dia cakap dia buat, dia cakap dia buat. Al-Amin gelaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaga, walaupun hang bukan di kalangan orang Islam, Nabi jaga akhlak Islam tu. Nilai ajaran akidah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pelihara elok-elok. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita bila kita berdakwah ni, orang tak mau tengok sangat tentang kita bercakap ni, orang nak tengok tentang kita buat. So dakwah Nabi buat. Dalam perang, Nabi nampak sahabat ni semua lapak ni, tak ada makanan, lapak tak ada makanan. Nabi pi buat kerja, Nabi pi korek, Nabi ambil batu letak di pokok, Nabi ikat. Sahabat Nabi tengok, ya Allah, Nabi Muhammad SAW ketua kot pun berlapar juga, dia tak cakap kosong. Maka menimbulkan semangat teamwork di kalangan para sahabat. Nabi buat. Nabi mulakan sesuatu, orang akan mulakan. Nabi tunjukkan ke sesuatu, orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Sama juga kita dengan anak-anak, kita buatlah sembahyang. Sembahyang jemaah, anak-anak sembahyang jemaah lah. Kalau kita pun sembahyang dalam bilik, bini sembahyang bilik lain, anak nak sembahyang bilik lain, anak nombor 2 sembahyang dapur, anak nombor 3 sembahyang dengan ruang tamu, dalam rumah PKP tapi sembahyang, semua tak jemaah. Pasal apa? Kita tak mulakan. Tak mulakan, tuan-tuan dan puan-puan. Semangat sekalian. Jadi kita ni sebagai seorang pendakwah dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, kita mulakan. Bila kita mulakan, mungkin orang tak nampak kali pertama, kali kedua orang nampak. Orang tak nampak kali kedua, orang nampak kali ke 30. Tak nampak, mungkin kali 100. Sebab tu dakwah ni tak boleh putus asa. Kita buat je yang betul. Yang betul ni kita buat je. Sebab para Nabi itulah amalan para Nabi. Mereka buat benda yang betul, walaupun kadang-kadang orang tak dengar cakap. Sebab yang memiliki hati manusia bukan kita. Memiliki hati manusia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala memiliki hati kita, Allah memiliki hati manusia, maka Allah mempermudahkan apabila idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah bagi. Jadi pertama tadi kita kata apa? Penampilan. Yang kedua ialah kita mesti menunjuk contoh yang betul. Qudwah hasanah, ataupun sebagai lisanul hal. Maksud kita tak cakap mulut. Kita mestilah bersedekah, dia tak sedekah. Kita mestilah bangun awal tahajud, dia makin lambat. Orang tengok mana? Orang tengok dia cakap ke tengok dia buat? Orang akan terpengaruh dengan apa yang dia buat. Sebab itulah pendakwah-pendakwah Yaman dulu bila main Malaysia, tanah Melayu ketika itu, dia berdakwah dengan bersedekah, kemudian akhlak ketika berniaga. Jadi orang compare lah, oh bagus dia berniaga macam ni. Oh, tapi orang yang berniaga jahat teruk. Jadi dia mula. Bila dia mula tu, maka dia akan macam resah hati dia. Maka masa itulah kita mudah untuk membina kepercayaan untuk dia terus mengikuti dakwah kita. Jadi kita berdakwah ni kena korban lah, tuan-tuan. Kena korban masa, kena korban duit, kena korban perasaan, kena korban rumah tangga, semua. Jadi itulah sebenarnya kalau kita nak sebut ni, inilah mungkin tajuk lepas ni lah, pengorbanan. Tak boleh kata bila nak dakwah tak boleh korban. Tak boleh. Hidup ni kena korban baru dapat kemanisan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah berkorban, tuan-tuan tak dapat kemanisan tu. Kemanisan itu, kemanisan rumah tangga, bila ada pengorbanan, barulah suami dan isteri rasa kemanisan rumah tangga. Kalau tuan-tuan bersahabat, tuan-tuan berkorban, barulah tuan-tuan rasa kemanisan dalam persahabatan. Kemanisan tidak akan timbul erti manis yang madu lebah itu, melainkan kita kena panjat pokok tualang tu. Susah. Maka dapatlah kemanisan hidup. Sama juga pada hidup kita, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, ialah kita nak membina kepercayaan manusia ialah dengan kita sentiasa memberi nilai tambah. Tulis komen di bawah. Tulis. Sentiasa memberi nilai tambah, ataupun orang putih panggil add value. We always add value the people. Kita sentiasa memberi nilai tambah kepada manusia. Maksud nilai tambah, kita sentiasa memberi benda-benda yang tambahan, bagi ilmu, bagi semangat, bagi motivasi, kan? Maksud dia boleh dengan kita wujud tu, dia rasa macam aku ada perubahan lah. Bila aku duduk tengok tiap-tiap minggu ni live ni,
Aku ada perubahan lah bila aku ikut pengajian ni. Aku ada perubahan lah bila aku kawan dengan dia ni. Aku ada perubahan lah bila aku ikuti dia ni. Aku ikut dia, aku follow dia, aku like dia. Aku ada perubahan. So perubahan yang orang nak. Kadang-kadang sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, orang nak perubahan hidup. Hidup yang tenang, hidup yang bahagia ni dia rasa dalam hati ni, yang tidak boleh dibeli dengan harta dan kekayaan. Jadi sebab tu bila kita memberikan satu nilai tambah, maksud dia dah dulu daripada anak dia dulu. Kan anak dia sembahyang pun tak, kurang ajak dengan mak pak dia. Tak mau dengar cakap mak pak, sekolah tak mau pi. Kita start, kita dakwah, kita berkawan dalam circle orang-orang yang berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Anak dia berubah. Dia heran, anak aku dulu ni tak apa bagus. Samsen dengan mak ayah dia. Sekolah tak pi. Jahat. Tapi bila dia ikut Islam, jadi baik. Dia ikut geng dakwah jadi baik. Pasal apa? Sebab kita ada proses untuk memberi nilai tambah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, pengalaman saya bersama dengan ramai mu'allaf. Peringkat awal mereka mendapat tentangan yang hebat daripada mak dan ayah mereka. Sebab masuk Islam. Siapa tak marah? Ada seorang saya nama, tak boleh sebut nama apa lah, tapi nama dalam nama India dia Nata Kumari. Saya tak sebut nama Islam dia. Nata Kumari. Masa dia peluk agama Islam tu, pak dia marah dia. Tak marah macam mana tuan-tuan. Pak tu Tok Guru Sami. Macam kita lah bahasa Thailand sebut sebagai Baba. Malaysia Tok Guru. Tok Guru kot. Sami ni ada calik sini ni. Tiba-tiba Tok Sami tu anak peluk agama Islam. Mau tak hangat? Walau kutuk ayah dia. Hang ni apa lah. Pandai suruh orang ibadat apa sembah tu. Anak hang masuk Islam. Akhirnya dia melarikan diri pergi ke Kelantan mengaji sampai pendek cerita tuan-tuan. Dia ambil degree dalam syariah. Dia sempat buat master counselling sama dengan saya. Dia cerita semua ni real, benda real saya dengan dia. Dan sampai hari ni mak dia belum memeluk agama Islam. Tapi dia duduk dengan mak dia. Ayah dia ni asal dia tak suka dengan Nata Kumari ni, tak suka. Dia tak suka, dia meluk, dia benci. Tak benci macam mana bila balik rumah pakai tudung. Jadi orang masyarakat apa ni India yang tak Islam itu, dia nampak pelik lah. Pakai tudung, orang selalu pakai sari. Hal ni bukan sari, dia buah sari tang kepala. Nampak tudung. Orang kutuk ayah dia, orang kutuk ayah dia. Malu dah ayah ni. Dia sampai di tahap dia tak mengaku anak tau. Tapi tuan-tuan, hidayah ni bila dia berubah, bila anak dia masuk Islam, Islamnya apa? Ayah, mak walaupun tak Islam, kena hormat mereka, kena jaga kebajikan mereka. Satu hari tuan-tuan, bila ayah dia nak mati, ayah dia sakit nak bawa kepada mati. Sakit ni, tak ada siapa adik-beradik main jaga ayah. Yang hak Islam ni lah hidup main jaga dia. Duk main cuci badan, duk main bagi makan, bagi minum tuan-tuan dan puan. Dan akhirnya dia rasa bangga dengan anak yang memeluk agama Islam. Tapi sayangnya dia mati dalam keadaan tidak sempat untuk memeluk agama Islam. Dan mak dia hari ni, dia duduk dengan mak dia. Dia Islam, dia duduk dengan mak dia tak Islam. Sampai satu ketika tuan, dia pernah telefon saya, dia habang, ustaz, orang Melayu ni ustaz no. Bukan Melayu kita, orang lain lah, orang Melayu lah. Maksudnya orang bangsa Melayu lah. Dia kutuk saya, berkata, apa hang ni boleh duduk dengan mak hang, orang kafir, hang makan lagu mana? Mak hang tak Islam, macam mana hang boleh duduk dengan bukan Islam? Tu dia. Ini bukan masalah bangsa, ini masalah orang tak mengaji. Walaupun dia tu Islam, dia duduk dengan mak dia yang tak Islam, itu ajaran Islam. Jaga mak walaupun mak tu tak memeluk agama Islam. Dia kata masa saya nak pergi umrah tahun 2012, dia kata, ustaz, saya kata ni saya sebut nama dia lah, nama Islam dia lah, kan, nak doa apa ni, saya nak pergi Makkah. Dia kata tak ada apa ustaz, satu je saya minta ke ustaz, saya doalah mak saya peluk agama Islam. Saya tak mau yang lain, tak mau, doakan saya mak saya masuk Islam. Saya apa masa tu mata naik merah. Tak merah macam mana, kita bayar mak kita. Tuan-tuan, dia jaga mak dia sampai mak dia faham dah, masuk bulan Ramadan mak dia masak untuk dia. Mak dia tahu apa benda yang haram dia makan, apa benda yang tak boleh makan untuk orang Islam. Tuan-tuan puan, tu saya kata ke tuan-tuan, kita memberi nilai tambah. Nampak tak pak tu bila walaupun dia Islam, tapi dia memberi nilai tambah. Pak tu bangga, walaupun pak pakai pangkat awal dia marah dengan anak dia ni sebab masuk Islam, tapi disebabkan anak dia ni baik, bagus, dengan sebab dakwah dia dapat, tuan-tuan dan puan, dia rasa bangga.
Tuan-tuan, kita kena banyak bagi nilai tambah pada orang. Sampaikan ilmu, sampaikan kebaikan, buat baik, bersedekah, menasihati, memberi motivasi. Orang akan suka pada kita, tuan-tuan. Kita bukan seorang kita suka pada kita, tapi itu adalah hukum dunia. Bila kita buat baik pada orang, orang akan suka dengan kita. Bila kita suka maki, cerca, kata, mulut ni keluar macam, orang tak suka dengan kita. Ini sifat manusia. Psikologi manusia, tuan-tuan dan puan, dia suka dengan apa yang memberi kebaikan pada diri dia. Berilah kebaikan. Walaupun kebaikan tu peringkat awal orang tak suka, orang pandang negatif, it's okay. Kita buat baik, orang pandang negatif, okay, tak ada masalah. Buat je, percaya je. Nabi ajak, buat je. Nabi buat baik. Nabi buat baik. Nabi buat baik pun orang nak bunuh Nabi. Nabi buat je. Nabi dia tahu, tak boleh lah, nanti aku buat ni, nanti orang kata kat aku pula. Orang kata Nabi buat sihir sebab baik sangat. Sampai orang ni ikut Nabi, dia ni guna ilmu apa? Orang kata, innahu sihrun mubin. Inilah membawa sihir yang sangat nyata. Orang kafir kata kat Nabi Muhammad SAW. Nabi berhenti kan? Nabi tak berhenti. Keep on going, teruskan. Move it, jalan. Jadi kita pun sama, tuan-tuan, kita nak kena memberi nilai tambah. Dan mungkin yang terakhir, ada banyak lagi ni, tapi kita buat masa terhad, nanti kita sambung waktu lain lah. Yang terakhir untuk memberikan kepercayaan kepada orang ialah kita orang jenis oriented. Kita ni adalah solution oriented. Bahasa Melayu kata, kita suka menyelesaikan, bukan memberikan masalah. Bila ada apa-apa, kita ni suka menyelesaikan. Ada apa-apa problem, ada apa isu, kita datang untuk membantu menyelesaikan, bukan datang untuk terus membawang, terus untuk mengusutkan keadaan. Tak. Kita ni adalah seorang suka orang panggil solution oriented, ataupun sukakan penyelesaian. Bila berlaku satu isu, kita cari apakah penyelesaian kita buat, bukan menambah kekusutan. Kalau saya nak cerita kat apa, aku dulu sama juga. Sama kita memang lepas teruk. Tak boleh lagu tu. Dah teruk, berapa nak pergi teruk lagi. Bila dah teruk, kita tengok apakah solution, penyelesaian yang kita boleh berikan. Bila kita ada penyelesaian, insyaAllah, mudah-mudahan di situ ada jalan. Nabi Muhammad SAW buka penyelesaian, kan? Wanita menjadi hamba lelaki dulu, apa penyelesaiannya? Anak perempuan dibunuh, apa penyelesaiannya? Orang tak percaya dengan masyarakat, apa penyelesaiannya? Nabi Muhammad tunjukkan penyelesaian. Dan penyelesaian yang hebat datang daripada Al-Quranul Karim. Bila Nabi dah start menceritakan tentang Al-Quran, penyelesaian, kan, Al-Hillu, penyelesaian datang dalam Quran, maka start orang mula percaya pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun pangkat awal orang tak percaya, orang ada ego lagi, orang tak boleh pecah dia punya break the ice, tak boleh pecah lagi kepala otak ni. Dia masih lagi totok percaya dengan khurafat lama, agama nenek moyang, kepercayaan orang-orang dulu, dia masih percaya. Dan berilah masa untuk berdakwah. Bila beri masa, kita nak ubah, insyaAllah. Jangan kita gelojoh, jangan nak ajalah. Fa innal ajalatu minasyaitan. Jangan kita lagi gelojoh, kerana gelojoh itu daripada syaitan. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tentang bagaimana kita berdakwah dalam keluarga kita, dalam masyarakat kampung kita, taman kita, negeri, kawasan kita, tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat, dan kita boleh gunakan untuk menjadi sebagai bahan persiapan diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-tuan yang menonton. Terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan yang komen bawah ni, mungkin saya tak sempat nak jawab komen-komen tuan-tuan dan puan-puan bawah, banyak sangat ni tuan-tuan dan puan, kan? Ya, tuan-tuan, ajaklah orang lain, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan seorang jadi baik, tag kawan-kawan yang masuk, kan? Bagi orang semua dengar rancangan kita ni, bahawa kita rasa macam berbaloi dengan kebaikan kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada saya, Ustaz Muhammad Azki Hafiz bin Ibrahim. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siru ala barakatillah.